Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asma binti Ahmad Alifin. Nombor matrik 1916100. InsyaAllah saya akan memberi ceramah iaitu tajuk kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi, iaitu Samsun alaihi salam. Kisah ini bermula dari seorang Nabi, Syamsun ataupun dalam bahasa Arab dia Syam'un, yang berasal dari matahari. Nabi Syam'un ni adalah salah seorang Nabi dari kalangan Bani Israel. Syam'un dalam Islam, iaitu kisah Nabi Syam'un ataupun Samsun ataupun Shimsun tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun kisah Nabi ni, Syam'un ni, ada daripada kitab Qisasul Al-Anbiya. Dalam kitab itu dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tersenyum apabila tersenyum sendiri dan ditanya, apabila sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat kamu tersenyum? Rasulullah pun menjawab, aku diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di pada mahsyar. Ada seorang Nabi dengan membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satu pun, walaupun seorang. Dan dia masuk ke dalam syurga, iaitu beliau adalah Syam'un. Dalam kitab Muqashyafatul Qulub, kalangan Imam Ghazali ada menceritakan bahawa Rasulullah SAW berkumpul pada bulan Ramadan. Dalam usrah, Rasulullah SAW bercerita pada sahabat-sahabat yang lain mengenai Nabi Allah ini yang bernama Syam'un alaihissalam. Beliau adalah Nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Rasulullah SAW menggelarnya dengan Syam'un Ghazi. Syam'un alaihissalam ni telah dianugerahkan, Nabi ni telah dianugerahkan oleh Allah dengan kekuatan yang luar biasa yang tak ada pada Nabi lain. Kemudian Nabi ni kekuatan dia yang luar biasa tu, dia berkebolehan lah untuk melembutkan besi, mampu menewaskan binatang buas dan mampu juga mengangkat tiang istana dan merobohkan lah. Kemudian Nabi ni berani menentang kebatilan. Tentang berani menentang kebatilan ni, mengenai Nabi Allah ni, Syam'un alaihissalam ni, dia menentang perbuatan kaum dia yang ingkar dengan perintah Allah SWT. Kemudian pada masa tu Raja Israel sendiri yang ingkar dengan perintah Allah dan sangat zalim, na'udzubillah, terhadap rakyat mereka sendiri, rakyat dia. Sifat bongkak raja ni yang menyebabkan rasa benci beliau terhadap raja, rasa benci beliau tu terhadap raja tu. Kemudian beliau menyebabkan beliau ni tak berhentilah untuk nak berdakwah, walaupun tak kisah apa cara sekalipun dia nak berdakwah. Kemudian sifat istiqamah Nabi Syam'un alaihissalam ni mengundang padahlah jadi kesan buruk pada diri dia, kerana beliau sendiri berjaya ditangkap oleh raja tadi yang zalim tu, dan isteri dia sendiri mengkhianati dia. Kemudian Syam'un ni dia pernah berkata dekat isteri dia pernah bercerita lah. Dia kata kelemahan diri dia adalah jika nak dilemahkan diri dia dengan mengikat rambut dia sendiri, mengikat rambutnya sendiri. Syam'un ni kemudian ditangkap, dah dikhianati oleh isteri dia, kemudian ditangkap oleh raja tu lah. Kemudian lepas ditangkap oleh raja tu, Nabi ni sendiri disiksa. Kemudian dia dibutakan kedua-dua belah mata dia. Jadi macam sangat kesian lah. Sangat perbuatan itu sangat kejam, zalim dekat Nabi Syam'un ni. Kemudian dia walaupun dia dibuta macam tu, tapi dia tetap berjuang menentang kebatilan lah. Kemudian Nabi ni, Syam'un alaihissalam ni, dia berdoa kepada Allah SWT supaya Nabi ni, supaya Allah mengembalikan anugerah yang Allah bagikan sebelum ni, seperti menyihatkan, sembuhkan buta dia dan melepaskan dia lah dari genggaman raja yang zalim tu kan. Kemudian beliau alhamdulillah
Allah memakbulkan doa beliau dan Nabi ni dia menggunakan kekuatan dia untuk meruntuhkan istana tu dan mengorbankan raja dan isteri dia sendiri bersama dengan rakyat tu yang telah khianat dia. Selepas kejadian tu, Nabi Syam'un AS ni dia bersumpah kepada Allah untuk beribadat selama 1000 bulan tanpa hentilah. Maka dari kisah ni yang kita cerita ni, datangnya wahyu pada itulah, sejak itu bermulanya wahyu Allah mengenai malam Lailatul Qadar, iaitu keberkatan 1000 bulan. Perkara ni Nabi SAW bertanya, sahabat baginda bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi macam terdiam sebentar lah, macam Nabi terfikir untuk memberi jawapan lah. Kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi mengenai satu malam pada bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Itu siapa beribadat pada malam tersebut akan mendapat pahala amalan dia bersamaan dengan 1000 bulan ibadah dia tu. Kemudian ini saja, sekian saja kisah dari saya sedikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.